Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum semua. Hai hai hai. Okay, good morning. Okay, Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang mana kita hari ini masih lagi dihimpunkan atas izin Allah. Masih lagi dihimpunkan kita bersama-sama pada hari ini. Apa ni? Kejap ya. Bagi ajak. Dah tak habis. Tutuplah pintu. Okey, so alhamdulillah, syukur kepada Allah ya. Alhamdulillah kerana Allah masih lagi izinkan kita ya bersama-sama pada pagi ini jam 11, seperti biasa jam 11 sehingga 12 tengah hari. Okey, di Facebook page Aura Rezeki Malaysia dan juga di TikTok, juga di IG. Jadi terima kasih kepada mereka yang bersama dengan JM pada hari ini. So alhamdulillah, syukur kepada Allah ya, atas izin Allah. Tanpa izin Allah, ya Allah, manalah kita ada apa? Manalah kita ada tenaga, ada kudrat nak duduk kat sini, nak bercakap kan? So tak ada. So alhamdulillah, terima kasih. Okey, first kali JM nak minta semua, okey, tolong JM. Okey, sharekan lagi banyak live JM ni. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita tak tahu, selalu JM ingatkan. JM sebenarnya ingatkan diri JM sendiri juga kan. Kadang-kadang kita tak tahu ayat mana yang Allah jentik kita untuk kita sedar daripada lamunan kita. Kita tak tahu ayat mana yang membuatkan kita, membuatkan Allah jentik kita. Melalui satu ayat sahaja kita dah boleh bangkit untuk semangat, yakin pada diri kita untuk meneruskan perjalanan kita ke destinasi yang seterusnya. Masya Allah, sahabat-sahabat semua, perjalanan kita masih panjang lagi. Masih panjang lagi. Dan kita tak tahu perjalanan kita ni dekat mana noktahnya. Kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu benda tu. Jadi apa yang kita perlu buat? Teruskan perjalanan. Andainya hari ini anda lelah, anda letih, anda penat, kan? Tak apa, anda berhenti berehat. Anda berhenti berehat, tapi usah berhenti, maksudnya anda berehatlah ya, anda berehat. Tapi jangan berhenti. Teruskan lagi perjalanan kita. Ya, teruskan lagi perjalanan kita. Hidup ini adalah perjalanan, sahabat-sahabat kan? Hidup ini adalah perjalanan. Ya, perjalanan ke destinasi yang kita nak tuju sama-sama ni. Ya, yang kita nak tuju sama-sama. Jadi kat mana noktahnya? Tak ada. Kita pun tak tahu dekat mana noktahnya. Begitu jugalah dengan kejayaan. Kejayaan ni kita pun tak tahu kejayaan kita ni bila. Ya, sebab apa? Sebab kejayaan itu juga adalah rahsianya Allah. Rahsianya Allah, hanya Allah sahaja yang maha memegangnya. Yang kita tak tahu, apa yang kita kena buat adalah buat terus, buat perancangan, buat tindakan, usaha, berdoa, tawakal. Itu yang kita perlu buat ya. Kat mana noktah kejayaan itu kita pun tak tahu kan. Okey, waalaikumsalam. Hai yang berada di TikTok, yang berada di IG, yang berada di Facebook. Okey, sekarang JM ada bersama dengan Mimi, JM ada bersama dengan siapa lagi? Syafari, JM berada dengan Iza Ghaffar, JM ada dengan Roha daripada Singapura, Zuraida, JM ada lagi ramai, Mimi. Okey, JM ada ramainya hari ni, Suryani. Okey, lagi siapa lagi? Nur Fatihah, Mak Rasila. Okey, JM ada dengan dengan Marliana. Okey, Rosmaiza. Terima kasih bersama dengan JM. Okey, ramai lagi lah. JM ada dengan Suaman. Okey, apa TikTok HQ Aura Rezeki? Okey, TikTok dekat TikTok JM Niswan. Ya, JM Niswan. TikTok dekat JM Niswan. JM ada dengan Mas Liza, waalaikumsalam. JM ada orang lagi, Zara, Ida, Yu. Okey lah. Okey. Alright.
Okey, terima kasih kepada semua yang bersama dengan JM pagi ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah ya. Okey, sebelum tu sharingkan video JM ni seperti yang JM cakap tadi, kita pun tak tahu mana ayat yang Allah jentik kepada hati kawan-kawan kita ni untuk apa? Untuk mereka bangkit dan meneruskan perjalanan kehidupan mereka ya. Okey, sebelum tu JM eloklah ataupun moleklah kalau kita sama-sama untuk kita sama-sama dapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang pertama adalah menghadiahkan Al-Fatihah ya. Kita sama-sama menghadiahkan Al-Fatihah kepada of course lah diri kita sendiri kan. Okey, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada kedua ibu bapa kita, sama ada mereka masih hidup ataupun meninggal dunia kepada Al-Fatihah juga kepada suami kita ataupun isteri anak-anak kita, untuk saudara-saudara kandung kita, okey, untuk sahabat-sahabat handai kita untuk lagi untuk guru-guru kita, untuk saudara-saudara se-Islam kita maupun yang hidup ataupun meninggal dunia ya. Okey, jadi kita sama-samalah dan kita juga Al-Fatihah ini kita sedekahkan kepada mereka-mereka yang sekarang ni sedang diuji oleh penyakit-penyakit yang berbahaya, sedang diuji oleh COVID-19. Jadi semoga, kita pun tak tahu kan, antara kita ramai-ramai kita ada ni, doa mana yang mustajab doa mana yang malaikat angkat dan makbulkan, kita pun tak tahu. Mungkin doa JM, mungkin doa anda semua yang bersama dengan JM, mungkin ada doa, mungkin bila anda aminkan doa itu malaikat angkat dan terus makbulkan, kita pun tak tahu. Mungkin ada di antara sahabat-sahabat TikTok yang doanya makbul, mungkin ada di antara sahabat-sahabat yang berada di IG, mungkin doanya makbul, kita pun tak tahu, JM pun tak tahu ya. Jadi okey, bantu JM untuk kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah untuk mereka-mereka yang kita sebutkan tadi ya. Semoga kita mendapat pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mendapat perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, kita mulakan Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya. Semoga Allah nampak usaha kita. Semoga Allah pandang amalan-amalan yang kita kerjakan. Semoga Allah melihatlah sedikit apa yang kita lakukan hari ini. Moga apa yang kita buat hari ini, Allah sayang kita, Allah pandang kita insya-Allah. Okey. So terima kasih kepada mereka yang sama-sama bersama dengan JM sedekahkan Al-Fatihah untuk mereka-mereka semua yang kita sebutkan tadi. Okey, alhamdulillah ya, syukur kepada Allah. So hari ni sebelum tu JM ingatkan sekali lagi, minta tolong sharekan video JM ini, share lagi semoga kita tak tahu kan, dengan hanya berkongsi tentang perkongsian JM ini kan, ada yang berubah melalui ada yang berubah dan bangkit meneruskan kehidupan bila dia dengar perkongsian daripada JM ni kan. Alhamdulillah, anda pun kat situ dah dapatlah dah dapatlah pahalanya. Pahala apa? Pahala sebab apa? Sebab tolong share je So kita tak tahu sebab okey, dengan keadaan yang sekarang semalam JM kongsikan. So hari ni pun semalam maghrib pun bila JM bersembang dengan Mr. CEO kan, dia kata hari-hari ada orang bunuh diri, dia kata macam tu. Lepas tu JM kata, ya ke? Betul ke tu? Hari-hari tu ada betul ke? Betul lah ni, nak tengok ke? Dia kata kan, nak tengok ke ni, siap tali gantung lagi ni macam tu kan.
semalam jugalah JM teringat JM teringat 7 tahun yang lepas ketika JM menyebarkan khasiat garam Aura Rezeki ni, yang mana kenapa JM buat garam Aura Rezeki ni adalah sebenarnya asbabnya garam ni JM bangkit. JM bangkit, JM ada keyakinan diri, JM ada semangat diri. Kalau tak, JM antara orang yang sama macam depression macam orang yang ada sekarang. Sebab apa? Sebab bila sehinggakan ada ada macam nak bunuh diri, ada rasa nak bunuh diri, sebenarnya dia dah tak boleh dah nak hadapi masalah-masalah yang dia hadapi. Contohnya macam JM tak nak cakap pasal siapa-siapa, tapi JM cakap pasal diri JM ketika itu dengan duit tak ada, hutangnya banyak, orang datang kutip hutang, kereta nak bayar, anak-anak nak sekolah, Allahu Akbar. Ketika itu JM rasa macam tolonglah, maksudnya macam stoplah, stoplah hidup ni, macam tu, stoplah hidup ni. So seolah-olah macam tadi itulah sebab tu ada yang di antara kita sekarang ni kan untuk jalan mudah bunuh diri. Mungkin itulah Allahu Akbar. Jadi 7 tahun yang lepas JM dapat WhatsApp daripada orang Kota Tinggi tau. Daripada seorang suri rumah yang mengandung 3 bulan. Ketika itu ada anak dua orang lagi, dan dia depres. Sebab apa? Sebab suami dia, sehingga suami dia pinjam duit Along tau. Jadi Along ni datang ketuk-ketuk rumah dia setiap hari, membuatkan dia rasa macam takut, risau, bimbang. Dan ketika itu so bila dia WhatsApp JM, sebab bila dia WhatsApp JM, mungkin dia dapat nombor JM daripada Facebook. Sebab dulu memang JM selalu buat live, selalu buat videos, buat live, selalu buat buat posting. Mungkin daripada situlah kawan-kawan, memang JM pun berkenalan dengan dia pun melalui kawan-kawan Facebook, yang kawan-kawan baru yang JM kenal. So ketika itu kan, bila dia tunjukkan kain yang dia nak gantung diri dia tu, orang Kota Tinggi, orang Melayu orang Melayu kita, orang Islam. So Allahu Akbar, JM menggigil tu, nak baca WhatsApp tu menggigil, dan terus call dia. Dia menangis. Allahu Akbar. Ketika itu JM cuba tenteramkan, JM cuba minta dia banyak ke istighfar, ingat Allah masa tu ketika itu. Tapi ya Allah, dan JM pun terus postkan garam untuk dia, dan dia mandi. So alhamdulillah asbabnya ini bukan sebab garam yang tenteramkan hati dia, bukan sebab garam yang pulihkan semangat dia, bukan. Semua atas izin Allah melalui asbabnya. Sebab Allah minta kita cari penawar untuk hati kita. Allah minta kita ikhtiar untuk pulihkan semangat kita, untuk pulihkan emosi kita. Jadi itu yang berlaku pada JM ketika itu, dan bila JM menghadapi situasi-situasi yang orang yang nak bunuh diri apa semua kan, alhamdulillah Allah sangat-sangat. Sebab apa? Sebab JM dah ada pengalaman yang tu dulu, dan membuatkan JM boleh hadapi dan bantu beliau alhamdulillah, sampai sehingga sekarang kami masih lagi berkawan, berhubung kami masih lagi berhubung, bertanya kabar. Alhamdulillah kehidupan dia pun semakin baik, semakin pulih. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya banyak lagi yang JM dapat selama 7 tahun JM mengusahakan produk garam mandian, yang sangat-sangat produk garam mandian ni sebenarnya sangat-sangat dekatlah dengan jiwa JM. Kenapa JM mengusahakan produk garam mandian ni? Sebab asalnya JM juga seperti yang macam tu tadi, depression, risau, bimbang, tak boleh tidur, hutang banyak, tak ada keyakinan diri, hilang semangat diri. Rasanya ini rasa macam roh tu dah tak ada lah. Hanya yang ada jasad je, terkebir, hanya jasad yang ada, yang tak apalah, aku terima je lah, apalah ujian ni, terima je lah, macam tu. So sebenarnya Allah minta kita apa? Bila Allah bagi kita ujian, sebenarnya Allah nak kita buat apa?
Allah nak tingkatkan level kematangan kita untuk kita lebih baik berfikir kenapa dan mengapa. Jangan jadikan ujian itu sebagai apa? Sebagai tak apalah, dan nasib aku macam tu. Jangan. Jangan kita pasrah dengan diri kita. Jangan kita macam berserah sahaja, Tak, kita kena cari ikhtiar, kita kena cari penawarnya. Untuk apa? Untuk diri kita. Untuk apa? Untuk hati kita. Untuk apa? Untuk emosi kita. Jadi ujian itu adalah peningkatan level kefahaman untuk kita teruskan kehidupan. Level ujian itu juga untuk meningkatkan kematangan untuk diri kita, untuk meningkatkan kesabaran kepada diri kita. Allahu Akbar, Jadi Allahu Akbar, laluilah ujian Allah itu, ambil positifnya, Muhasabah diri, muhasabah diri. Ambil ujian itu sebagai peningkatan kebaikan, peningkatan kematangan untuk kita berfikir dan terus berfikir, insya-Allah. Jadi itulah, ketika itu Allahu Akbar. Jadi bila sekarang keadaannya macam tu, bila semalam suami JM kata ramainya orang yang bunuh diri, bila JM pun Google, dan ada jugalah ustaz-ustaz pun bagi ceramah kata pasal bunuh diri. JM rasa, ya Allah, macam mana lagi aku nak tolong ni kan? Macam mana lagi aku nak tolong? Kalaulah hari ni aku ada kuasa, macam tu. Kalaulah hari ni aku ada kuasa, ya Allah, aku tenteramkan hati-hati mereka tu semua, ya Allah. Apa yang JM ada hari ni hanyalah ada doa saja. Doa saja. Jadi sahabat-sahabat semua, masa kita berdoa kepada Allah, setiap kali solat ataupun kat mana-mana lah. Sebab apa? Sebab doa ni, berdoa kepada Allah bukan hanya dekat atas tikas solat je, bukan hanya tikas sembahyang aja, bukan. Doalah kat mana-mana pun dengan Allah, insya-Allah. InsyaAllah Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Walaupun kita tak utarakan, walaupun kita tak apa pun, Allah tahu apa yang ada di dalam dada. Tapi Allah minta kita merintih, Allah minta kita ni merayu kepada Dia. Itu Allah nak, itu yang Allah nak kita. Jadi JM nak minta sahabat-sahabat semua, setiap kali doa selitkan, selitkan, ya Allah, ya Tuhanku, sahabat-sahabat saya yang di luar sana, ya Allah, andainya mereka dalam keadaan bimbang, bingung, resah, gelisah, hatinya tidak tenteram, ya Allah, maka kau tenteramkanlah hati-hati mereka, ya Allah, agar mereka dapat meneruskan kehidupan mereka dengan bahagia dan dengan jayanya, ya Allah, insya-Allah. Jadi minta sahabat semua untuk selitkan, sebab apa? Sebab JM cakap tadi, kita tak tahu doa mana yang Allah angkat dan makbulkan ni, kita pun tak tahu kan. Jadi itulah, setiap kali solat, setiap kali anda berdoa, selitkan untuk sahabat-sahabat kita, selitkan untuk saudara-saudara kita yang dekat luar sana, yang hatinya sedang diuji dengan kebimbangan, kerisauan, Jadi itulah, kita sama-sama lah, kita tak ada kuasa ni, kita tak ada kuasa, kita tak ada apa-apa. Yang kita ada hanyalah doa untuk mereka. Kalau kita hari ni ada duit pun, berapa banyak yang kita boleh bantu nak bagi duit kat mereka? Tak ada kan? Berapa banyak kita boleh bantu? Tak boleh, kita tak boleh nak bagi rata, semua rata, tak boleh. Apa yang kita boleh bagi adalah doa untuk mereka, doa untuk mereka. Dan alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah, rezeki yang banyak Allah bagi kepada JM, atas sokongan juga daripada tim-tim JM, tim-tim Aura Rezeki JM. Sangat mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang bersama dengan JM, ada yang bersama dengan JM 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, 3 tahun bersama dengan JM, menyokong produk-produk JM, menyebarkan khasiatnya produk JM ni. JM terima kasih sangat-sangat, dan alhamdulillah melalui apa yang JM dapat, JM kongsikan untuk hari ini. Di HQ Aura Rezeki bermula daripada jam 2 petang sehingga jam 5 petang. Kami menyediakan barangan-barangan runcit untuk keperluan siapa yang benar-benar, siapa yang betul-betul perlu, ambillah datang ke sini. JM ada sediakan barangan runcit, telur, kicap, tepung, beras, gula, apa lagi, garam mungkin yang ada dalam package tu kan. Jadi datanglah, andainya tak cukup lah yang JM sediakan tu, tak apa, JM juga dah sediakan sampul duit
sediakan, manalah tahu tak cukup barangan runcit tu, ada pula yang datang kemudian yang tak dapat barangan runcit, JM boleh hulurkan dengan bantuan wang tunai. Ya, insya-Allah ada. Ya. Apa yang JM buat hari ni bukan nak menunjuk dekat you all, bukan. Tak ada niat langsung, tak ada sikit pun niat nak menunjuk. JM nak hari ni semoga anda termotivasi, sebab tu kita kena buat hari ni, buat apa yang kita usahakan hari ni, bersungguh-sungguh. Buat sungguh-sungguh, buat sampai boleh bantu orang. Buat sampai boleh bantu adik-adik kita, buat sampai boleh macam ni lah. Kita jangan selfish, kita jangan pentingkan diri kita, cukup untuk kita, cukuplah dah, that's it. Jangan, kita hari ni kita kena fikir orang lain ni. Sebab apa? Sebab apa yang kita buat dekat dunia ni, apa yang kita buat dekat dunia dan apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan dekat dunia, itulah yang akan tunggu kita kat sana. Itu yang JM harapkan. Itu yang JM harapkan. Jadi biarlah kita kaya dekat dunia dan juga biarlah kita kaya juga dekat sana nanti, insya-Allah. Jadi buat bersungguh-sungguh. Sebab tu selalu JM katakan bagi anda yang buat bisnes, sama ada anda buat bisnes Aura Rezeki ke, anda buat bisnes lain, mungkin ada sahabat JM yang dekat TikTok yang buat bisnes lain, ada yang dekat IG yang buat lain. Tak apa, anda buat. Buatlah bisnes apa pun, tapi buatlah dengan rasa bersungguh-sungguh. Buat sehingga kita boleh bantu orang, sehingga kita boleh bantu keluarga kita. Especially kita bantu diri kita ni. Buat sungguh-sungguh, buat sungguh-sungguh. Jadi alhamdulillah, dan insya-Allah JM juga tengah mengusahakan. Sebab apa? Sebab semalam bila ada yang call, dia kata bagi barang runcit ke, tapi saya nak duit, sebab saya tak ada duit nak beli susu anak saya. Saya tak ada duit nak beli susu, nak beli pampers anak saya. Allahu Akbar. So alhamdulillah hari ni JM berbincang dengan Mr. CEO. JM kata tak apalah, untuk mungkin Jumaat depan kita siapkan susu mungkin dalam 300 kotak ke, susu untuk anak-anak dan juga pampers, insya-Allah. Jadi doakanlah, doakan bagi JM sihat, bagi JM sentiasa bersemangat, bagi JM tak tahu nak cakap kan, sebab bagi JM selalu sentiasa bersemangat lah. Semangat, kuat kerja, kuat kerja, sentiasa hati ni kental. Apa pun orang nak cakap pasal JM, apa pun orang nak mengata-ngata kat belakang, harap JM boleh hadapi. Doakan JM, doakan JM. Sebab apa? Ramai lagi orang yang nak JM bantu kat luar sana. Ramai lagi. So hari ni pun datang dengan, ya Allah, dengan bertongkat, dengan kakinya tak ada. Tak tahu nak cakap apa kan. Tak tahu nak cakap apa. Okay. So, okay. Sebab apa? Sebab JM pernah mengalami ketika itu JM lahirkan anak ketiga, Muhammad Nur Najmi. Ketika tu Allah uji dengan kesusahan. Allah uji dengan kesusahan ketika itu. Masa tu JM tak ingat, masa tu suami dia VSS. Tapi you all tahulah kan, duit VSS boleh tahan berapa lama kan. So ketika tu nak beli susu RM14 pun susah. Betul? Nak beli susu RM14 pun susah. Pinjam duit kawan nak beli susu. Masa tu Najmi minum susu Lactogen ke apa macam tu lah, Nespresso ke Lactogen ke tak ingat lah. Pinjam duit RM14 masa tu nak beli yang sebungkus yang berapa gram aja yang tu kan. Pinjam duit RM14 pinjam duit kawan ketika itu nak beli susu. Jadi JM sangat-sangat rasa JM sangat-sangat rasa, Allahu Akbar. Bila keadaan yang macam ni JM rasa macam, ya Allah, aku kena sebab itulah hanya orang yang melalui saja dia dapat feeling yang tu tadi. Sebab tu laluilah perjalanan ini dengan ikhlas dan sabar. Dengan ikhlas dan sabar. Dengan ikhlas dan sabar, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi okey, so hari ni tajuk kita, kenapa ejen keluar masuk. Kenapa ejen keluar masuk? I don't care. Kenapa ejen keluar masuk? I don't care. Kenapa? Sebab JM nampak matlamat JM. Yang ni lah tadi. Kau nak masuk ke, kau nak keluar ke, kau nak masuk lagi ke, kau nak keluar masuk ke, JM tak kisah pun. Bukan JM berlagak. Bukan JM cakap besar, bukan. Sebab
Sebab JM nampak matlamat JM. Sebab JM ada impian. Yang keluar masuk tu sebenarnya tak ada impian. Dia tak jelas dengan apa yang dia nak dalam hidup ni. Dia tak ada apa yang dia nak dalam hidup ni. Sebab tu dia keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Keluar masuk, nanti dia buat. Lepas tu dia kata produk tak boleh jual. Lepas tu nanti dia buat. Nanti dia kata lagi HQ itulah, HQ inilah. Nanti dia buat. Dia kata founder itulah, founder inilah. Nanti dia buat. Dia kata leader dia macam tu lah, leader dia macam ni lah. Sebab apa? Sebab dia tak nampak jelas matlamat kita. Sebab apa? Sebab dia tak nampak jelas matlamat dia, bukan matlamat kita. Kita nampak jelas. Sebab tu kita buat, kita konsisten, kita istiqamah, kita fokus dengan apa yang kita buat. Orang yang keluar masuk itu, dia tak jelas matlamat dia. Dia tak tahu apa yang dia nak. Dia tak tahu apa yang dia nak capai. Jadi biarkan. Tapi apa yang kita perlu buat adalah, kita kena tanya dia. Kenapa ejen keluar masuk? Kita janganlah apa sangat. Kau nak masuk, nak keluar, jangan. Kita kena tanya dia, apa matlamat dia? Apa yang dia nak capai dalam bisnes ni? Jika hari ni kau buat bisnes dengan aku, kau nak apa sebenarnya? Kau nak capai apa? Kau setahun kau nak ada duit berapa? Sebulan nak ada duit berapa? Sebulan kau nak achieve duit berapa? Tu kena tanya supaya dia nampak matlamat dia. Hanya orang yang tak nampak matlamat tu dah yang keluar masuk. Dan hari ni kenapa ejen keluar masuk? Sebab apa? Sebab ejen ni orang. Ejen ni manusia. Orang. Setiap manusia ni ada emosi, ada hati. Jadi hati dan emosinya tak sama macam kita. Jangan kau pula kau fikir pula ejen tu sama je macam kita. Tak, jangan. Hati orang ni lain-lain. Rambut sama hitam tapi hati berbeza. Jadi sebab kenapa ejen keluar masuk macam tu tadilah, sebab keinginan dan kehendak mereka berbeza-beza dengan kita. Ada yang masuk buat bisnes dengan kita, tapi keinginan dan kehendak dia, contohlah kalau macam hari ni kita nak duit banyak. Kita nak duit banyak, nak buat bisnes ni, nak apa JM? Nak duit banyak lah JM. Tapi ada ejen yang masuk dengan kita, yang buat bisnes dengan kita, dia nak buat santai-santai je. Dia nak isi masa-masa lapang. Jadi keinginan dia pun berkurang, impian dia pun berkurang, matlamat dia pun kurang. Jadi so tak sama. Kita jangan salahkan dia. Kita jangan salahkan dia. Betul, kita boleh kata I don't care. I don't care untuk diri kita. Kita boleh kata I don't care. Tapi dekat situ kita kena jelaskan kepada mereka. Buat bisnes ni kena ada matlamat, kena ada target. Kalau tak ada target, tak nampak target macam mana? Macam JM cakap lah hari ni. Hari ni kalau kita nak keluar pun bawa kereta, tapi kita tak tahu destinasi mana yang kita nak tuju, kita akan berpusing sana, berpusing sini, berpusing sana. Kita tak tahu arah tuju. Macam itulah juga bisnes. Jadi apa? Jadi kena nampakkan ni apa impian dia, bagaimana nak capai, kena nampakkan. Kena nampakkan. Dan ejen ni pula, apa yang JM nak bagi tahu, ejen ni pula adalah manusia, insan. Jadi ada hati, ada emosi. Jadi kebarangkalian untuk tidak puas hati tu banyak yang tak puas hati. Tak puas hati kata leader kita tak jujur lah. Tak puas hati kata leader kita tak pandai tak pandai nak ajar kita lah. Tak puas hati kata leader kita inilah. Tak puas hati dengan founder itulah, founder inilah. Tak puas hati dengan produk itulah, produk inilah. Ada di antara ejen-ejen yang komplain aja. Komplain aja. Orang-orang macam ni, ejen-ejen macam ni, dia pergi mana pun dia akan
akan macam tu. Sebab apa? Sebab attitude dia. Ya, sebab attitude dia. So hari ni untuk berjaya kan, kita tak boleh nak ubah orang lain. Kita kena ubah diri kita sendiri. Ya, kita kena ubah diri kita. Attitude kita ni kena ubah. Jadi kalau ada yang mengata pasal kita, ya, kita kena ambil tahu juga kenapa dia mengata pasal kita. Ya, kita janganlah buat bodoh dan pekak kan. Orang mengata kita, kita pun marah tanpa nak ambil positifnya kat mana. Positif ajalah. Orang kata kita tu mesti ada sebabnya. Sebabnya. Jadi kita ambil apa yang dia kata tu, kita muhasabah diri. Oh, okey, kita kena perbaiki diri. Oh, iyalah, betul lah, aku salah kat sini. Ya, kita ni manusia biasa, kita bukan malaikat, ya. Kita manusia biasa, kita buat salah ni, buat salah. Ya, kita selalu buat salah. Tak perasan kadang-kadang kita buat salah kan. Tapi bila orang cakap tu, kita kena ambil, ya, kita kena ambil. Kita janganlah menidakkan, kita janganlah apa, tak apa, ya. Orang yang benar ni, orang yang diam ni bukan berarti dia salah, ya. Tak apalah, kita diam je lah. Diam, perbaiki diri, ya. Okey, so jadi kenapa ejen keluar masuk memang macam tu? Memang macam tu. Sebab tu kita kena sentiasa cari. Ya, kita kena sentiasa cari. Sebab apa? Sebab nak dapat orang yang macam kita ni, kononnya lah yang macam kita ni, kononnya yang bekerja keras kan, siang dan malam, kononnya yang macam kita ni, kononnya lah kita ni kan. Okey, bukan mudah, bukan mudah. Tapi minta kepada Allah, ya Allah, datangkanlah aku, ya Allah, orang-orang, ejen-ejen yang macam aku, ya Allah, yang sama niatnya dengan aku, ya Allah. Untuk apa? Untuk ni lah kan, macam tu. Minta dengan Allah, insya-Allah, ya. Allah akan hadirkan. Okay? Allah akan hadirkan untuk kita. Okey. So itulah, kadang-kadang macam itulah kenapa ejen keluar masuk ni macam-macam. Ada sebabnya, itulah yang tadi itulah kan. Dia tak boleh tengok orang lain lebih daripada dia pun ada juga. Dia tak boleh tengok ni orang lebih pandai daripada dia pun ada juga. Dia tak boleh ni tengok orang yang cantik daripada dia pun tak boleh juga. JM ada seorang macam tu tau. Ketika itu dia fitnah JM. Allahu Akbar. Ketika itulah JM tutup Facebook JM yang lama, JM tukar kepada Facebook yang baru atas nama JM Miswan. Dulu nama JM bukan JM Miswan. Sebab apa? Sebab fitnahnya tu, ya Allah, tak tahu kesannya. Korang bayangkan, punyalah dia jealous dengan kita ni. Aku ni dah lah pandai. Aku ni dah lah lawa cantik pula tu. Lawa cantik, lepas tu pandai, lepas tu rajin pula tu. Mau tak orang tak jealous kan? Mesti ada jealous. So apa yang dia fitnah dekat situ, dia kata apa? Berhati-hati dengan JM tu, sebab JM tu suka goda suami-suami kawan sendiri. Lawak kan? Suami-suami kau pun tak ada duit kan, minjam duit laki aku kan. Lepas tu kau kata pula aku nak goda laki kau. Lainlah laki kau tu boleh bagi aku apa kan. Itulah cerita lama lah. Tapi itulah perjalanan, itulah prosesnya. Itulah perjalanan, itulah prosesnya kan. Sebenarnya kan yang tergedik-gedik tu dia tau, bukannya aku pun. Bila tengok sekarang, ya Allah, I'm single. Kalau dekat apa? Kalau dekat YouTube ke dekat apalah macam tu, I'm single. Ada nak kawan dengan kata ya Allah, sampai macam tu sekali. Itu. Jadi hari ni bahaya tau. Kau jangan ngata orang. Lagi-lagi bila kau ngatur orang, lepas tu buat fitnah, benda tu karma akan balik kepada kau. Ya Allah, bila JM tengok kesian. Bila JM tengok kesian, lepas tu dia kata aku ni goda suami kawan-kawan sendiri tu, ya Allah, kesian. Last rupanya dia juga kan, kahwin cerai sampai 3 kali pun ada. Tak tahulah nak cakap. Sebab tu kita jangan cakap pasal orang. Biarlah kita salah, tak apa, kita diam. Kita diam, kita doa. Biarlah kita salah, tak apa. Bila orang diam ni tak semestinya dia salah kan. Orang diam ni dia redha je lah apa yang Allah kata untuk dia, dan dia perbaiki diri dia. Dia tak nak perbaiki dia dengan orang lain. Dia tak nak perbaiki orang lain, tapi dia nak perbaiki diri dia. So JM okey lah kan. Tapi bila nampak lah kan karma tu kan, ya Allah, kadang kesiannya. Macam tu jugalah keadaannya kan. Macam tu jugalah keadaannya dia dengan
title dia yang macam tu. Allah Akbar. Tahulah, moga Allah bagi kemaafan lah, ampunkanlah dosa-dosa dia kan. Okey. So ada juga yang tak boleh, yang JM cakap tadi lah, tak boleh ni, tak boleh orang lebih ataupun leader lebih daripada dia, orang atas ni, orang leader lebih. Tak boleh leader ni bijak sikit daripada dia, tak boleh leader ni happy. Ada juga yang jealous ni, bila jealous ni orang baru je lah yang diutamakan, yang lama-lama ni tak diutamakan, mentang-mentang lah yang lama-lama ni tak bagi apa-apa dekat dia kan. Itu semua penyakit hati. Itu semua penyakit hati. Kita ni sebagai leader tak ada pun macam tu. Kita ni tak ada pun nak membeza-bezakan. JM ni sebagai pengasas, Allahu Akbar, apa aja yang kita buat yang tidak dipertikaikan, pertikai aja. Kata itu beli gelang tu lebih besar lah daripada dia, macam-macam. Tapi sebenarnya tak ada. JM biasalah kalau orang cakap macam tu, aku tunjuk bukti kan. JM kita, sebab kita bukan macam tu. Kita ni memang tak boleh puaskan hati semua orang. Sebagai leader ni, kita tak boleh nak puaskan hati semua ejen-ejen kita. Tak boleh. Kau kena jadi pekat telinga, tapi jangan pekat tuli. Aku tak suruh kau jadi pekat tuli. Pekat telinga tu, tapi ambil tahu juga ni. Kenapa dia cakap macam tu? Kena kena tahu. Kena buat. Okey, jadi memang ada yang macam tu. Tu semua penyakit hati lah. Kita tak boleh nak halang. Sebab apa? Sebab kenapa ejen keluar masuk dengan kita? Sebab kita tak boleh halang. Ejen ni manusia, dan ejen ni dia bukan staff kita. Kalau staff kita yang kita bayar gaji, setiap bulan aku bayar gaji macam ni, kau tak buat kerja, aku hentam je kan. Tapi ni ejen yang kita tak bayar gaji. Ejen ni maksudnya dia buat dia dapat. Dia tak buat dia tak dapat. Macam tu jadi apa yang kita perlu buat, janganlah kau nak main biola je. Ejen satu tulang kau nak ulit-ulit dia. Alah, dia tak nak restock lah JM. Lepas tu kan, apa je yang saya dah bagi JM? Ilmu saya dah bagi, apa lagi? Cara saya dah bagi, apa lagi? Semua saya dah bagi JM. Tapi krip-krip juga. Dia tinggalkan saya juga. Dia buat produk lain juga. Alah, tak lah kan. Biarkan. Macam tu. So, tak boleh. Sebab memang macam tu keadaannya. Kau buat bisnes apa pun, macam tu lah prosesnya. Macam yang JM cakap tadi lah. Kalau kau orang tak nak lalui yang macam ni, yang hati ni tak boleh nak kental dengan perangai-perangai ejen, buatlah yang macam JM cakap semalam tu. Buka kedai, buka banyak cawang kedai. Sebab banyak modal kan. Buka banyak cawang kedai. Lepas tu kau letaklah orang satu kat situ, tunggu je lah orang datang untuk beli produk kita. Tu kalau ada duit yang kau rasa macam kau tak nak hati sakit kan dengan perangai ejen-ejen, buat yang macam tu. Ataupun kau ada duit lebih, kau buatlah Facebook ad, iklan dengan Facebook ad hari-hari macam tu. Tak sakit hati macam tu. Tak sakit hati. Tak sakit hati. Jadi itulah So jadi nak buat macam mana? Memang kena hadap. Buat bisnes apa pun kena hadap yang macam ni. Ejen keluar masuk, ejen cakap belakang, ejen tak puas hati, ejen itu, ejen ini, semua tu kena hadap. Kau nak berjaya macam JM, kau kena telan. Kau kena kental hati ni, kena kering hati ni. Tapi dalam masa yang sama kau jangan keringkan hati, kering kontang pula kan. Kena ambil iktibar, ambil hikmah. Kenapa orang tinggalkan kita, kenapa orang tak suka kita, kenapa orang cakap belakang dekat kita. Ambil iktibar, ambil hikmahnya ni. Perbaiki. JM akan buat macam tu. JM selalu buat macam tu. JM apa? JM perbaiki. Perbaiki diri. JM kita tak boleh nak perbaiki diri orang lain. Kita kena perbaiki diri kita sendiri. So bila semua kita dah tunjuk dah ni, dah tunjuk ni, dah tunjuk cara, dah tunjuk segala. Ya Allah JM, tak cukup tunjuk cara, tak cukup bagi ilmu, bagi pula hadiah. Bagi hadiah ni JM, bagi emas ni JM. Tak cukup bagi emas, bagi duit ni JM. Nak reward kononnya, nak reward, nak bagi ejen setia dengan kita, nak bagi ejen setia dengan kita lah konon-kononnya, nak ambil hati ejen.
Kalau dia nak tinggalkan kita, yang kita bagi banyak itulah, yang kita bagi banyak, yang kita puji banyak itulah yang tinggalkan kita. Itu biasa. Kau jangan sentak pula, kau jangan nak meraung pula, kau jangan nak apa pula. Itu memanglah, itu hakikatnya. Itulah hakikatnya. Orang yang kita bagi kepercayaan, orang yang kita tatang bagi minyak yang penuh, itulah yang akan tinggalkan kita. Jadi bersedia je. Bersedia sahaja. So bila kita boleh lalui itu, bila hati kita kental, hati kita kuat, kita berani menghadapinya, anda tak takut dah dengan cabaran-cabaran buat bisnes ni. Jadi bila ada yang pergi, bila ada yang datang, bila ada yang pergi, anda dah rasa benda tu dah biasa dah. Dah biasa dah. Itu memang biasa macam tu. Okeylah. Itulah kenapa ejen keluar masuk, itulah antaranya Ada pro and con-nya kat situ. Jadi korang kena apa? Kena terimalah kena terima. Okey. Okey, okey, ni apa ni? JM ada tulis cara kita kena sebab ejen kita okey, so JM dah kupaskan dah tadi. Okey, so macam tu lah kenapa ejen keluar masuk. Memang macam tu. Buat bisnes apa pun macam tu. Buat bisnes apa pun akan berlakunya macam tu. Jadi kita tunjukkanlah cara kita tunjukkan cara, kita tunjukkan matlamat dia untuk capai matlamat dia, untuk capai target dia kita tunjukkan. Tapi bila kita dah tunjukkan tapi dia nak tinggalkan kita juga, memang macam tu kau janganlah nak sedih sangat. Janganlah nak sedih sangat sebab apa? Bila kau sedih sangat, meratapi yang keluar tu tadi, rugi diri sendiri. Sebab kenapa JM kata rugi diri sendiri? Sebab rugilah. Bila emosi kita terganggu, kita tak boleh nak buat kerja, kita tak boleh fokus dengan kerja kita. Jadi so yang nak tu kita kan, yang bersungguh nak tu kita, yang nak kaya tu kita, yang nak dapat duit banyak tu kita. Jadi tak kisahlah kau nak masuk ke, kau nak keluar ke, ada aku kisah. Macam tu. Jangan kau pula ejen keluar masuk, engkau pun sama gak macam ejen. Keluar masuk. Janganlah macam tu kan. Kita jadi orang yang firm pada diri kita. Kita jadi orang yang tegas pada diri kita. Dengan apa yang kita usahakan ni, kena fokus, bertindak. Kita kena tegas ni dengan apa yang kita matlamatkan, dengan apa yang kita targetkan. InsyaAllah buat sampai jadi, buat bersungguh-sungguh. Biarlah jatuh banyak kali sekalipun, biarlah tersungkur banyak kali sekalipun. Buat, teruskan. Andainya hari ni anda dah lari, anda penat kan, anda berhenti sekejap, anda berhenti sekejap, berehat, minum berehat, tapi usah berhenti. Usah berhenti. Kegagalan itu bukannya nokta, bukannya tanda berhenti untuk kita. Kegagalan itu adalah untuk kita apa? Untuk tekanan kita lebih hebat dan lebih berjaya, insya-Allah. Jadi sampai di sini saja untuk hari ini. Okey, JM sekejap lagi mungkin pukul 1 ataupun pukul 2 JM akan buat live di pekarangan HQ Aura Rezeki untuk menyampaikan sumbangan barangan runcit kepada yang memerlukan, insya-Allah. Jadi insya-Allah bersama-sama dengan JM, okey. Esok dengan tajuk yang berlainan jam 11 juga hingga jam 11 hingga jam 12 tengah hari. Jadi terima kasih banyak-banyak. Okey, sebelum tu ya Allah, tadi JM lupa nak kenalkan diri. Mungkin ada yang baru bersama dengan JM. Okey, saya JM Iswan, okey, berasal daripada Banting, Selangor. Okey, mempunyai 14 orang adik-beradik. Saya anak yang bongsu. Patutlah anak bongsu kan? Pandai niaga tak ada. Patutlah anak bongsu senang niaga tak? Kami daripada adik-beradik yang susah. 14 orang adik-beradik tu, ada yang tak sekolah apa semua, family susah, bapak hanya buat belacan je. Kalau korang itulah bapak buat belacan je. So jadi JM bersungguh buatlah. JM melakukan apa bersungguh buat dengan izin Allah. Allah bagi kekuatan, Allah
bagi kudrat, Allah bagi pemikiran ya. Allah bagi anugerah insya-Allah ya. JM bersungguh-sungguh buat ya untuk adik-beradik ya, untuk berbuat baiklah kepada orang sekeliling. Dan JM juga adalah pengasas bagi produk Aura Rezeki, produk yang berasaskan garam bukit. So rangkaian produk Aura Rezeki dah ada lebih kurang dalam 36 rangkaian produk yang semuanya berasaskan daripada garam. So alhamdulillah melalui produk garam ni, asbabnya melalui produk garam ni, JM mengusahakan ya, JM bangkit, JM kuat semangat JM sentiasa bersemangat ni dengan asbabnya amalan mandian garam. Okey semua, jadi jumpa lagi di waktu yang sama, Isnin sehingga Jumaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye semua. Bye. Terima kasih TikTok. Terima kasih sahabat JM di TikTok. Terima kasih sahabat JM di IG. Terima kasih. Terima kasih semua.